بسم الله الرحمن الرحيم. Firman Allah Ta'ala, فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Surah At-Tur ayat 34. Artinya, maka hendaklah mereka mendatangkan percakapan sepertinya jika mereka orang-orang yang benar. Maksudnya, jika sekiranya puak-puak ataupun mereka yang tak percaya pada Quran menolak Quran daripada Allah Ta'ala, menuduh ia adalah rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Mereka juga manusia. Sila mereka buat seperti Quran kalau mereka boleh buat. Firman Allah Ta'ala, Am yaquluna iftarah قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Surah Hud ayat 13. Artinya, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surah yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ayat ini menjelaskan lagi terhadap mereka yang menuduh bahawa Quran adalah rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan ini bukan saja berlaku di zaman hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, termasuk di zaman kita, sehingga sekarang di tahun 60-an seorang pemimpin Arab Habib Bourguiba, Presiden Tunisia, di masa itu mengatakan Quran adalah rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Nabi Muhammad sampai dah bercakap, bijak bercakap, dia boleh buat Quran itu. Orang Arab, bukan orang Melayu, orang Arab. Jangan kita berasa pelik kalau ada orang Arab sendiri yang tak percaya pada Quran. Masalahnya kerana sombong, takabur, berasa cerdik, berasa bijak, maka Allah tidak memberi hidayah, tak tunjuk padanya. Walaupun orang tu bukan Arab, tak erti baca, ikhlas, nak cari petunjuk, Allah Ta'ala beri hidayah padanya. Orang yang bijak, yang pandai, tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk daripada Allah, kerana ikut iblis, sombong, takabur. Orang yang tawaduk, merendah diri, bergantung pada Allah, dia beri petunjuk oleh Allah Ta'ala. Jangan kita rasa pelik, ada orang pandai, tak percaya Quran. Firman Allah Ta'ala, Am yaquluna iftarah فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Surah Yunus ayat 38. Artinya, atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, maka coba datangkan satu surah sepertinya, dan panggillah sesiapa yang dapat kamu panggil selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Kalau kamu kata Quran ni
direka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila buat satu surah seperti Quran, sama dengan Quran. Susunan ayatnya, kehebatan maknanya. Panggil pemimpin-pemimpin kamu, siapa saja pakak buat satu surah macam Quran. Firman Allah Ta'ala, قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Surah Al-Isra ayat 88. Artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat serupanya, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu kepada sebahagian yang lain. Ayat ini menyatakan lagi, kalau sekiranya seluruh jin, seluruh manusia, yang cerdik, yang pandai, yang bodoh, kumpul semua. Jin, manusia, kumpul semua, pakak buat satu surah banyak Quran. Sama ada secara bersendiri ataupun bertolong-menolong di antara satu sama lain, nescaya mereka tidak akan dapat membuat satu surah seperti Al-Quran. Menandakan Quran adalah daripada Allah, menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Surah Al-Baqarah ayat 23 hingga 24. Artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buatlah satu surah sahaja yang sepertinya, dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka, dan umpanya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ayat ini mencabar, jika sekiranya kamu syak, kamu ragu terhadap Al-Quranul Karim yang kami, yakni Allah, turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami pilih dia jadi Rasul, sila kamu buat satu surah seperti Al-Quran. Kamu panggil orang-orang yang kamu puja, mereka yang kamu puja, Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah yang kamu sembah. Panggil Tuhan-Tuhan kamu semua. Ataupun pemimpin-pemimpin yang kamu lantik. Kamu lantik pemimpin tu, kamu kata pemimpin ni bijak sangat, pandai sangat. Panggil pemimpin-pemimpin itu semua. Ataupun cerdik pandai dalam segala ilmu, apa saja ilmu, kumpulkan mereka semua, buat satu surah seperti Al-Quran, jika dakwaan kamu kata kamu itu betul. Kalau tidak, takutlah kamu akan api neraka. Memang kamu tak boleh buat sampai bila-bila sehingga hari kiamat. Tidak akan ada mereka yang boleh buat macam Quran. Tidak akan ada sampai bila-bila sehingga hari kiamat. Oleh itu, takutlah kamu akan api neraka. Tuhan suruh takut ke api neraka. Tuhan suruh takut ke api neraka.
Tuhan sendiri suruh takut ke api neraka. Ada orang kata tak boleh takut ke api neraka ni, martabat rendah. Itu tak betul, tu salah. Bercanggah dengan Quran. Quran mengatakan Tuhan kata takut pada api neraka. Umpan neraka itu ialah manusia-manusia dan batu-batu. Mukjizat Al-Quran itu terletak pada isinya. Mukjizat Quran itu ialah isi kandungan Quran. Di dalamnya segala petunjuk yang berkait dengan akidah, berkait dengan iman, kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada perkara yang gaib, yang kita tak nampak. Perkara itu benar ada, betul ada, walaupun kita tak nampak. Perkara yang telah berlaku, perkara yang akan berlaku. Hukum hakam yang ada dalam Quran, yang berkait dengan makan minum, pakaian, rumah tangga, masyarakat, termasuklah politik, ekonomi, perlembagaan negara, undang-undang negara, undang-undang antarabangsa. Semua ada dalam Quran. Termasuklah petunjuk dalam perkara sains dan teknologi. Sains dan teknologi yang berkait dengan bumi, yang berkait dengan langit, berkait dengan angkasa lepas. Semua ada dalam Quran. Perkara dunia, perkara hari akhirat disebut dalam Quran. Fasahah. Fasahah dengan makna jelas dan nyata. Fasih. Fasih makna jelas dan nyata. Fasih ni makna derah. Orang Melayu kata fasih ni derah. Maya terawih siapa makmu dah nak kerja. Sebab fasih dah lalu tu pelawak tu. Fasih benda tu apa dah erti? Fasih ni jelas. Orang yang baca dengan fasih, baca dengan huruf dia jelas. Itu makna fasih. Tajwid dia jelas, itu makna fasih. Fasahah. Al-fasahah al-bayan. Jelas dan nyata. Orang kampung kata fasih ni laju. Tu pelawak tu, tak erti. Bahar rambang. Fasih ni makna jelas dan nyata. Ayat-ayat Quran jelas dan nyata. Terang. Tak ada yang boleh dikelirukan. Walaupun di sana ada percanggahan di antara satu sama lain. Kerana sebab yang berbeza. Bercanggah dengan sebab yang berbeza. Keadaan yang berbeza. Dan balaghahnya. Balaghah ni keindahan susunan. Dan gaya bahasanya. Yang tiada tara dan bandingannya. Mustahil manusia dapat membuat susunan yang serupa dengan Al-Quran yang dapat menandinginya. Mustahil manusia boleh buat macam Quran. Bagi kita yang tidak berbangsa Arab dan tidak tahu bahasa Arab secara mendalam, amat sulit untuk bertemu di mana letaknya mukjizat Al-Quran itu. Kerana mengetahui ketinggian mutu sesuatu susunan kata-kata tidak akan dipahami kalau tidak dapat merasakan keindahan bahasa itu sendiri. Oleh itu cukuplah kalau diketahui bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap sastrawan-sastrawan penentang Islam dan reaksi mereka terhadap cabaran Al-Quran itu sendiri. Kerana pengakuan musuh-musuh Islam adalah bukti yang nyata atas kebenaran i'jaz Al-Quran ini, mukjizat Quran. Diakui oleh musuh-musuh Islam. Bahkan banyak musuh-musuh Islam, termasuk di kalangan yang bukan Arab, yang baca terjemahannya saja. Bukan baca Quran itu sendiri, dalam bahasa terjemahannya saja. Baca dengan sungguh menyebabkan masuk Islam. Kisah seorang pengembang agama Kristian daripada Kanada, pengembang agama Kristian. Dia baca Quran, dia buat perbandingan dengan Bible, dengan Injil.
dan kitab agama lain. Dia dapati kitab-kitab agama lain ni adalah cakap-cakap manusia, ucapan manusia. Bila dia baca terjemahan dia saja, dia kaji dengan mendalam dan dia dapati ini bukan cakap manusia, ini cakap Allah. Adapun kitab Injil, kitab Taurah, kitab agama Hindu, Buddha yang ada pada hari ini adalah tulisan manusia, karangan manusia. Quran adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan dia masuk Islam. Padri-padri pujuk dia, dia berhujah, tak boleh jawab. Tak boleh jawab hujah dia. Ini kenyataan orang yang cerdik, orang yang bijak, orang yang pandai. Bukan orang yang duduk tawakah, buah-buah begitu saja je. Ada setengah orang tu, dia belajar ilmu salah, pakai buah tawakah, dengar orang cakap pelik, oh bijak, ikut selalu. Ini punah gana. Quran diakui oleh cerdik pandai. Disebut bagaimana seorang ketua Samsung di Rusia, ketua gangster di Rusia, selepas berlakunya peristiwa 13 September, Amerika diserang, Islam dituduh sebagai agama ganas. Seluruh surat khabar dunia menyiarkan Islam adalah agama ganas. Dia kata ada lagi orang ganas pada aku. Aku berasa aku ni ganah dah, ada lagi orang ganah pada aku. Nak tengok ganah cara mana. Dia cari Quran terjemahan dalam bahasa Rusia. Bila dia baca galik, baca jadi galik, baca galik, akhirnya insaf, sedar jadi orang baik dan masuk Islam. Kisah-kisah yang macam ni banyak. Penyanyi, pelakon, filem yang sikit tak menasabah boleh masuk Islam. Orang yang leka, yang lalai, bila baca terjemahan Quran, terjemahan dia saja, masuk Islam. Dan seterusnya mengaji bahasa Arab untuk memahami Quran berbahasanya sendiri. Di sini ada contoh bagaimana musuh-musuh Islam mengaku benarnya Al-Quran ini. Contoh yang pertama, beberapa pemimpin Quraisy telah berkumpul. Quraisy ini ialah kabilah Arab yang duduk di Makkahul Mukarramah. Daripada Quraisy lah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisy bahasa Arab, bahasa Melayunya ikan jerung. Walaupun orang Arab duduk di padang pasir, tak ada ikan jerung. Cuma mereka yang musafir, yang berniaga di luar, tahu adanya ikan jerung. Sejenis makhluk yang dianggap lebih hebat pada singa, pada gajah, pada binatang yang lain. Lalu mereka namakan kabilah yang duduk di Mekah dengan Quraisy kerana kehebatan, keberanian dan ketegasannya. Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad SAW daripada Quraisy, kabilah yang terkenal dengan keras, tahan lasak, hidup di padang pasir, yang payah air, yang tahan menghadapi ujian. Bila mereka masuk Islam, mereka kuat. Kalau lawan Islam pun kuat juga. Jadi kuat juga kalau lawan pun. Beberapa pemimpin Quraisy, iaitulah pemimpin kabilah Arab yang duduk di Mekah, telah berkumpul berbincang cara-cara menundukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka sepakat untuk mengutuskan orang yang digelar Abul Walid Al-Mughirah bin Syu'b Al-Mughirah Abul Walid, seorang sastrawan Arab yang jarang sepertinya, agar dia mengemukakan kata-katanya yang indah dan menarik, supaya Nabi SAW meninggalkan dakwahnya dengan janji diberi harta dan pangkat dan sebagainya. Setelah
Rasulullah SAW mendengar ucapan Al-Walid Utbah bin Rabi'ah, bukan Mughirah, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah memujuk Nabi SAW dengan kata-kata yang indah. Wahai anak, pakai anak Nabi ni, anak bapa pupu lah. Sekiranya apa yang diucap, yang dibawa, yang diberitahu pada orang ramai ni kerana nak jadi raja, tak apalah, biar kami lantik mu jadi raja di Mekah ni. Jadi raja. Ataupun nak jadi pemimpin, kami sanggup lantik jadi pemimpin di Mekah ni. Ataupun kerana nak harta, kami sanggup kumpulkan harta kekayaan. Pemimpin yang ada di Mekah ni beri pada mu tak payah kerja. Mu jadi raja, jadi pemimpin, mu paling banyak harta pada orang lain. Kerana orang kaya lain tu beri harta ke mu. Mu jadi lebih kaya pada orang lain. Jadi raja pula. Wahai Muhammad, wahai anak. Lalu Nabi SAW membaca kepadanya surah Fussilat dari awal hingga akhirnya. Nabi kata habis dah. Habis dah. Lalu Nabi pun baca firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilun minar rahmanir rahim, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, Bashiran wa nadhira, fa'a'rada aktharuhum fahum la yasma'un. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Surah Hamim As-Sajdah. Artinya dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Hamim diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya. Maka mereka tidak mendengar berita gembira, berita syurga kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Peringatan ialah amaran kepada mereka yang kufur, yang melawan, yang mengerjakan maksiat. Tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, tak mau ikut. Maka mereka tidak mendengar. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan daripada apa yang kamu serukan kami kepadanya. Dan telinga kami ada sumbatan. Dan di antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja juga. Nabi sambung apabila sampai pada ayat, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya, artinya, dan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam siang, matahari dan bulan. Janganlah sujud kepada matahari dan jangan juga kepada bulan. Dan bersujudlah kamu kepada Allah yang menjadikannya. Jika kamu hanya kepadanya sahaja menyembah. Rasulullah SAW pun bersujud setelah selesai membaca sampai sabda, sesungguhnya awak telah mendengarnya wahai Abul Walid, maka kedudukan awak itulah dia. Abul Walid Utbah menjadi terpegun demi mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Tanpa menjawab sepatah pun, dia pulang menemui kawan-kawannya. Apabila melihat air mukanya berubah, mereka bertanyakan apa yang telah berlaku. Abul Walid menjawab, aku telah mendengar perkataan yang belum pernah aku mendengarnya. Bukannya syair, bukan jampi sihir,
dan bukannya mentera ahli nujum. Wahai orang-orang Quraisy, patuhilah aku. Jangan ganggu dia. Biarkan dia dengan kerjanya. Sesungguhnya apa yang aku dengar darinya merupakan perkara besar. Jika mengenai bangsa Arab, memadailah tanpa mengenai orang-orang lain. Kalau dia memenangkan bangsa Arab, maka kerajaannya ialah kerajaan kamu. Kemenangannya adalah kemenangan kamu. Dan kamulah juga yang berbahagia. Mereka pun berkata, awak telah terkena sihir dengan ucapannya wahai Abu Walid. Kisah ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang keras, yang menentang Nabi SAW, yang dianggap orang yang bijak, petah, berhujah, bercakap, apabila ditugaskan untuk memujuk Nabi SAW, lalu Nabi membaca ayat-ayat Quran sebahagian yang kita sebut tadi. Sebaik saja mendengar ayat Quran, bersandar dia. Bukan saja tak boleh jawab, mukanya berubah dalam ketakutan dan balik menceritakan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain. Akhirnya tak boleh nak jawab. Hujah yang akhir sekali ialah Muhammad ni ahli sihir. Itulah hujahnya. Itu adalah satu pembohongan terhadap Quran dan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu Muhammad adalah orang yang benar, yang amanah. Mereka tengok sejak Nabi dilahirkan, dibesarkan di Mekah sehingga dilantik menjadi rasul. Tak ada cacat, tak ada cela, tak ada buruk pada akhlak dan perangai tutur katanya. Bila baca Quran, tolak Quran. Inilah manusia yang tak dapat petunjuk daripada Allah.